Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pada hari ini saya Ustaz Amirul Hassan selaku pembimbing umrah anda, insya-Allah saya akan kongsikan beberapa perkara yang sepatutnya saya nak kongsikan 7 perkara, tapi cukuplah untuk hari ini saya kongsikan 3 ataupun 4 perkara yang patut dititik beratkan oleh setiap mereka yang bergelar tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah haram. Baik, saya akan kongsikan beberapa perkara sebelum kita menjejakkan kaki ke tanah haram. Kerana kalau kita tak lakukan perkara ini, kita khawatir ibadah umrah kita, ibadah haji kita adalah ibadah yang sia-sia, sedangkan kita telah mengorbankan banyak masa kita. Kalau umrah paling kurang 12 hari ataupun 10 hari. Selalunya lah kebiasaan. Membelanjakan, kalau setiap orang lebih kurang dalam 6,000 kita ambil. 6,000. Kalau dia bawa family dia 5 orang, dah berapa ribu? Dah 30 ribu lebih. Begitu jugalah dia telah mengorbankan diri dia, berpisah dengan orang yang tersayang, berpisah dengan suami, berpisah dengan isteri, berpisah dengan anak-anak semata-mata nak mengerjakan umrah atau haji. Maka pengorbanan yang besar ini, duit, hartanya, masanya dan dirinya, kalaulah tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan keuntungan yang besar, maka rugilah. Kita anggaplah ia sebagai pelaburan kita. Kalau pelaburan di dunia kita laburkan dalam pelaburan yang sangat besar nilainya, akhirnya rugi, maka kita akan sangat sedih. Begitu juga kita laburkan ni sangat banyak, jumlahnya sangat besar. Ada orang yang nak pergi umrah ni terpaksa dia tutup kedai dia. Terpaksa dia berpisah dengan anak kecil dia. Saya pernah jumpa. Kerana ada yang terpaksa tutup kedai, ada yang berminggu-minggu dan sebagainya. Maka oleh itu kita tak maulah kita balik dalam keadaan yang sangat rugi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Bukhari dan Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'at kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi haji ataupun kita boleh katakan sama jugalah umrah, barang siapa yang pergi haji dan ataupun umrah, tapi dalam matan ni haji saja, barang siapa yang pergi haji ataupun umrah dan dia tidak melakukan perkara yang fasik, dan kata-katanya pula tidak mengeluarkan, mulutnya tidak mengeluarkan perkataan yang kotor, raja'at kayaumin waladatuhu ummuhu, maka dia akan kembali dalam keadaan dia itu suci seperti mana baru dilahirkan baru keluar daripada perut ibu dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, para tetamu Allah, maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat sini tidak membuat perkara yang fasik dan tidak yarfus, tidak mengeluarkan rafath, perkara-perkara yang buruk. Kerana apa? Kerana semua itu akan merosakkan ibadah umrah kita. Kerana perkara-perkara fasik ini, perkara-perkara dosa dan maksiat ini dapat merosakkan ibadah kita. Begitu jugalah di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu al-jazaa' ila al-jannah. Umrah ke umrah adalah kafarah, adalah satu pengampunan dosa di antara kedua-duanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Jadi para tetamu Allah, muslimin dan muslimat, hajah, adik kakak, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Oleh itu, beberapa perkara ini yang saya akan kongsikan ini, marilah kita sama-sama dengar dan jangan lupa untuk kita kongsikan kepada kawan-kawan kita. Moga-moga mereka juga dapat manfaat dan mereka bersedia. Kerana kita kita perlu planning. Kerana kata orang putih, failing to plan is planning to fail. Kalau kita gagal untuk membuat planning, membuat rancangan, maka kita merancang untuk gagal. Maka beberapa perkara, 3 atau 4 perkara yang saya akan kongsikan ini adalah planning kita, strategic planning kita untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik nanti kita akan jadi orang yang lain daripada sebelumnya, berubah, dan kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan kelak di hari akhirat nanti
bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat, iaitulah di dalam syurga. Baik, haji-hajah, para tetamu Allah, bakal tetamu Allah, muslimin dan muslimat rahimahumullah. Apa yang saya akan kongsikan yang pertama ialah persediaan rohani kita. Iaitulah yang pertama, dan kita pastikan yang ini kita tidak pernah ambil ringan, iaitulah wang perbelanjaan kita pastikan daripada hasil yang halal dan jauh daripada perkara-perkara yang haram, bahkan syubhah, iaitulah yang kita tak pasti adakah halal atau haram. Pastikan duit yang kita booking, duit yang kita bayar untuk pergi umrah dan haji, pastikan duit yang kita bayar untuk yang kita nak bawa nanti untuk bekalan, nak beli barang, semua adalah pure duit yang halal. Bukan duit hasil daripada ribawi, wang ribawi di bank konvensional, faedah. Bukan juga hasil daripada perkara duit bawah meja. Bukan juga hasil daripada duit perkara yang haram, kita ambil duit orang tanpa hak dia, kita no. Ataupun kita ambil duit orang, kita hutang dekat dia, kita janji nak bayar tapi kita tak bayar, lalu kita gunakan duit tu pula buat pergi umrah. Ini nanya ni, sepatutnya kena bayar dulu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, yang pertama adalah pastikan duit kita adalah duit yang betul-betul halal. Kita ambil ibrah, pengajaran daripada kisah pembinaan Kaabah oleh kaum Quraisy pada zaman Nabi SAW. Apa yang mereka buat, iaitulah ketika mana mereka ingin membina Kaabah semula yang telah rosak, yang telah runtuh, maka mereka telah bermesyuarat dan bersetuju untuk membina Kaabah hasil daripada kutipan duit-duit orang Quraisy, hasil daripada duit mereka yang halal, semata-mata halal tanpa duit haram. Kerana orang Quraisy terkenal dengan buat benda yang haram banyak. Berniaganya haram, lebihkan letak batu bagi timbangan berat, zina, arak dan sebagainya. Mereka tahu benda tu tak baik. Lalu mereka kata, okey, kita nak kumpulkan duit ni untuk bina Kaabah ni daripada hasil yang betul halal. Maka terjadilah Kaabah yang tak sempurna. Kalau kita tengok Kaabah sekarang kan, Hijrat Ismail tu sebenarnya itu adalah separuh saja. Kenapa yang lain tertutup? Hijrat Ismail tu separuh saja. Kan dalam kawasan tu adalah kawasan ke dalam Kaabah. Kalau kita tawaf, tak boleh kita masuk dalam tu. Siapa yang nak solat dalam Kaabah, solat dalam kawasan Hijrat Ismail. Kenapa? Itu dah Kaabah. Binaan asal Nabi Ibrahim AS bersama anaknya Ismail full sampai ke atas. Namun binaan Quraisy adalah tak cukup duit mereka, terpaksa bina sampai situ saja, sekerat saja. Nampak? Mereka gunakan duit yang betul-betul halal dan suci untuk bina Kaabah. Musyrik orang Quraisy. Tapi kita, sayangnya kalau kita ini orang Islam tetapi kita bawa duit yang haram, sembahkan untuk ibadat kepada Allah, main fahsh, kita orang Arab, tak ada memberi manfaat, bahkan merugikan diri, masa dan harta kita. Okey, kerana apa? Kerana duit yang haram, duit yang tak berkat, ini adalah menyebabkan amalan kita tidak akan diterima Allah SWT. Menyebabkan doa kita tertolak. Ya, amalan mungkin Allah SWT terima, tetapi doa kita Allah SWT tertolak. Di dalam satu hadis Nabi SAW cerita ada satu orang yutilu safar, satu orang lelaki yang panjang musafir dia, lalu dalam keadaan ash'ath aghbath, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan penuh debu di badannya kerana musafir yang panjang. Ya muddu yadaihi ila sama, lalu diangkat tangan dia ke langit untuk berdoa pada Allah SWT, mohon pertolongan. Lalu tetapi sayangnya wa mat'amuhu haram, kata Nabi, dia punya mat'am, makanan dia adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia adalah minuman haram. Wa malbathuhu haram, dan pakaian dia adalah pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia itu diberikan rezekinya, makannya daripada perkara yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana Allah nak mustajabkan doa? Maka walaupun terkumpul semua faktor-faktor mustajab doa, musafir, dalam keadaan susah, dalam keadaan betul-betul berhajat kepada Allah, mengangkat tangan, dan semua ni adalah faktor yang menyebabkan doa mustajab. Tetapi oleh kerana perkara yang haram, diri yang haram, pakaian yang haram, semua yang haram, rezeki yang digunakan perkara haram, maka Allah tak mustajabkan doa. Maka oleh itu, beware, jaga-jaga. Kita tengok, bukan sekadar nak pergi umrah, tetapi mulai daripada sekarang pastikan duit yang kita gunakan adalah duit yang hasil benar-benar daripada hasil yang halal,
halalan tayyiba. Baik, yang kedua, sentiasa tajdid niat. Ini saya tak nak panjang cerita kerana kita selalu dengar tajdid niat. Cumanya untuk saya nak highlightkan, untuk kita nak pelihara niat kita, selalulah sembunyikan amalan yang kita boleh sembunyikan. Kalau solat jemaah mungkin tak boleh sembunyikan, tapi solat sunat, solat tahajud, sembunyikan. Umrah kita nanti, waktu kita pergi umrah, berapa kali kita buat, sembunyikan. Tak perlu cerita ke orang, hari ni saya dah buat 3 kali umrah. Tak perlu. Hari ni saya dah tawaf banyak kali umrah. Tak perlu. Kita boleh ajak orang untuk orang buat semangat, tapi kita nak cerita ke orang. Kalau kita cerita kerana nak dapatkan, nak bagi orang galakkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia rasa antum lebih tahu diri antum, kalau dia rasa dengan dia bercerita amalan ibadat dia, maka dia akan rasa diri dia baik semua, maka jangan ceritakan. Yang ketiga ialah taubat nasuha. Taubat kita dengan Allah dan minta maaf dengan manusia. Jangan kita buat lalai perkara ini. Taubat daripada sekarang daripada dosa-dosa, kerana dosa-dosa itu akan menutup kenikmatan beribadah. Dia akan menutup halawatul iman. Setiap dosa yang kita lakukan akan membentuk titik hitam di hati kita, dan titik-titik hitam inilah yang akan menutup kenikmatan beribadat. Setiap ibadat dia ada halawah dia, halawatul iman, dia ada kemanisan dia ada best dia ada zuk dia. Tetapi maksiat inilah yang menyebabkan dia menutup kenikmatan-kenikmatan ini. Kita takut, kita pergi tempat yang orang semua menangis tengok Kaabah, nikmatnya bertawaf, walaupun dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan ramai orang, dalam keadaan hiruk pikuk, dia dapat rasa nikmat. Tapi kita pergi sana kosong, tak menitis air mata kita melihat Kaabah, tak menitis air mata kita melihat suasana agama begitu, tak menitis air mata kita solat di dalam raudah. Hanya saja kita rasa seronok saja. Oh, saya dapat pergi ke Kaabah, oh saya dapat cium Hajarul Aswad, oh saya dapat pergi ke raudah. Seronok, tapi nothing inside kita. Tiada rasa ketenangan, tiada rasa kenikmatan. Yang ini kita perlu, sebab itulah perlunya taubat. Yang kedua, dan juga kita perlu minta maaf dengan manusia, tuan-tuan. Kerana apa? Terutama bagi mereka nak pergi umrah dan haji. Dan bukan sekadar pergi umrah dan haji, 3 hari sahaja, jangan lebih bersengketa, jangan lebih 3 hari. Kerana apa? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, hadis Nabi kata apa? Tuftah abwabul jannah yaumul isnin wa yaumul khamis. Akan dibukakan pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a, dan akan diampunkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala illa rajulan, melainkan satu orang lelaki yang mana dia ada syuhana, dia ada persengketaan dengan saudara dia yang lain, dengan orang lain. Maka dikatakan kepada mereka berdua ini, anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha. Maka tunggu dulu, jangan ampunkan mereka dulu, sekat dulu, tangguhkan dulu sehinggalah mereka itu berbaik-baik semula. Tangguh keampunan mereka ini sehingga mereka berbaik-baik semula. Tangguhkan keampunan sehinggalah mereka berbaik-baik semula. Nampak? Orang musyrik tidak akan diampunkan Allah. Ada yang berbuat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah SWT, perkara yang khurafat, mereka tidak akan diampunkan Allah SWT. Dan begitu juga ditangguhkan dosa orang kedua, orang yang bergaduh. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat, kita nak pergi buat perkara yang besar ni, ibadah yang mulia. Banyak ibadat yang kita nak buat ni, tawafnya ni tu, solatnya, qiyamul lail semua, tapi kita khawatir semua keampunan Allah tu ditangguh kerana kita ada buat masalah dengan orang lain, kita buat zalim pada orang lain. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ayah kakak, saya nasihatkan kepada saya diri sendiri juga untuk kita sentiasa minta maaf kalau kita buat salah. Kita minta maaf. Kalau kita terfitnah orang, kita kena wajib untuk kita bagi tahu balik yang kita salah, terfitnah orang, kita bersihkan balik nama baik dia. Tak boleh buat senyap-senyap saja, tak boleh buat diam saja. Jadi jaga-jaga. Itu adalah antara syarat taubat kita terima, ialah kita mesti minta maaf dengan manusia. Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya ialah praktikkan solat berjemaah daripada awal. Yang seterusnya, yang ke-6, praktikkan 2S 1I, syukur, sabar dan istighfar. 2S 1I, syukur, sabar dan istighfar. Di tahap yang maksimum, sebab kita tidak tahu apa ujian yang Allah SWT nak bagi kepada kita di sana supaya Allah bersihkan kita. Lalu oleh kerana itu,
maka kita cuba praktikkan di Malaysia untuk kita di tahap yang maksimum syukur dan sabar serta sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saja, cukup saja sampai di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Kongsikan kebaikan bersama. Moga-moga kita menjadi bersama-sama di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.